Kita mahu pengurusan zakat itu di tahap yang baik dan cemerlang, selaras dengan prinsip itqan fil amal. Memang kita harus berasa puas hati dengan kecapaian sekarang, tetapi sikap orang Islam itu senantiasa mau cari kaedah pelaksanaan yang lebih murni, itqan fil amal, striving for excellence. Sebab itu dalam seluruh kegiatan mawib termasuk pengurusan zakat, saya minta saudara pengurusi dan pengurusannya bagi tempoh sebulan ini untuk memberi laporan terperinci apa yang dilakukan setahun sebelumnya dan langkah-langkah baru yang boleh meningkatkan lagi prestasi mawib sebagai contoh dan teladan, mudah-mudahan untuk negeri-negeri lain. Jadi saudara Syed Kabul Zaman dan rakan-rakan punya 1 bulan dari tarikh ini untuk mengunggahkan laporan yang lengkap dan juga hala tuju baru, kaedah-kaedah baru, memperbaiki apa-apa juga kelemahan. Zakat ini seperti yang saya tegaskan sebelumnya di Pulau Pinang, institusi yang sangat unggul, teras dalam pembangunan umat. Ya, kita tahu dalam pengalaman kita dalam sejarah Khulafa' Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah mengisytiharkan perang terhadap kelompok yang enggan membayar zakat walaupun mereka mengaku mereka Muslim. Ya. Marhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ya, bahwa harb, perang al-fakhr untuk membela orang miskin ini ujulung kali berlaku hanya dalam sejarah Islam. Sebelum itu maharaja-maharaja istiar perang nak takluk kawasan, nak minang putri mayang mengurai, nak bolot kekayaan emas, perak dan sebagainya, ataupun untuk image supaya jadi maharaja yang lebih besar. Tapi pertama kali dalam sejarah manusia di bawah pimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, perang diisytiharkan semata-mata untuk mempertahankan institusi zakat dan membela golongan miskin. Ini istimewanya. Nah, kalau begitulah pengalaman kita dalam Islam ini, tanggungjawab kita generasi penerus adalah memastikan urusan zakat ini dikendali dengan cermat. Sebab itu di Pulau Pinang saya kata, bagaimana mungkin kita terima kenyataan, kita kutip begitu banyak wang zakat, tetapi masih ada kelompok-kelompok termiskin yang tak cukup makan, yang tak dapat sediakan uniform untuk anak-anak di sekolah, masih tidak diurus. Ini cabarannya. Saya terima kasih kepada Mawib dan Bandaraya, Datuk Bandar tadi ada ya, kerana membantu dalam proses pelaksanaan yang sangat berkesan bersama agensi-agensi kerajaan yang lain. Ya, bukan saja, tentunya bukan saja Mawib, Bandaraya, tetapi seluruh agensi-agensi pusat penyelarasan, ICU, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Kebajikan, Keluarga, ini semua bertanggungjawab dan selaras. Sebab itu di antara tugas Mawib ialah memastikan ada penyelarasan dengan agensi-agensi lain. Kalau tidak, satu keluarga dapat 4 kali, satu keluarga tak dapat langsung. Ya. Saya dimaklumkan tahun lalu pejabat saya telah bantu untuk memastikan penyelarasan ini berlaku. Saudara, saya tidak mahu pada ringan soal ini ya. Kerana sebab itu di antara pengumuman penting saya pertama sebagai Perdana Menteri ialah mendoktahkan kemiskinan tegar. Ya. Dan alhamdulillah Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, 4 negeri telah beri laporan yang dapat menyelesaikan masalah ini. Tapi untuk tahun 2023, 2024 masih ada. Jadi harus disusuli dan ditingkatkan kegiatan kita. Karena kadang-kadang orang itu sudah meningkat tapi dia belum mahu mengaku dia terlepas daripada kategori itu. Tanggungjawab kita ialah memastikan. Begitu juga soal dana pendidikan, kesihatan yang dikendalikan oleh Mawib dan Pusat Zakat, dan saya
sambut baik dan harap ini diurus dengan baik. Saudara, soal tata kelola yang kita ulas, soal penyelewengan dana, soal gunakan dana zakat dan dana kerajaan untuk kepentingan peribadi atau memperkayakan sanak saudara dah menjadi budaya dan amalan kita sekian lama. Menoktahkan kemiskinan, ya. Memperbaiki tata kelola pun juga penting. Dan mesti kita pastikan kita mampu sebagai umat Islam membawa contoh. Jangan kita kekalkan amalan begini. Bukan saja setakat jabatan-jabatan kerajaan dan orang politik. Kadang-kadang dana zakat pun ada kisah-kisah diselewengkan. Jadi sebab itu kita harus ambil sikap yang sangat tegas. Dan kalau dalam negara ini kita mula dengan peringkat orang-orang atas yang telah menggondol kekayaan bilion-bilion ringgit, biar kita ingat di peringkat bawah. Kalau dimula di peringkat atas pun kita berani melalui SPRM, melalui LHDN, melalui PDRM dan agensi-agensi lain melaksanakan dengan tegas. Saya ingin ingatkan, tidak ada lain yang boleh terlepas. Ya. Dan saya mahu Mawib ini mengemukakan cadangan bagaimana boleh menjadi majlis agama Islam yang terbaik dan pengurusan yang terbaik dan tata kelola yang terbaik, dan hentikan apa-apa saja perbelanjaan yang tidak perlu dan harus dihentikan. Kerja menteri, kerja timbalan menteri, kerja pengusi bukan sekadar meneruskan kegiatan-kegiatan, tapi memastikan setiap dana, setiap sen wang rakyat itu kembali kepada rakyat dan tidak boleh diperalatkan untuk kesenangan pribadi dan sebagainya. Jadi saya harap saudara ingat, saya tegas hal ini terutama di Mawib, kerana saya mahu Mawib itu menjadi mercu tanda kebanggaan umat dengan tata kelola terbaik, dengan semangat roh perjuangan yang bermakna. Dakwah mesti dikembangkan. Dakwah dalam arti kita mempersatu, membawa, meningkatkan akhlak dan nilai, menyempurnakan ibadah. Bukan dakwah yang menggunakan majlis-majlis di surau untuk memecah belah, menghina orang, mencerca orang dan menafsir ikut kehendak masing-masing. Rakan-rakan keluarga Mawib mesti ada keberanian untuk membetulkan kesilapan-kesilapan ini. Kerana sebelum ini ada juga rakan-rakan keluarga Mawib yang juga terheret dengan aliran-aliran sedemikian. Kita tidak akan izinkan. Ya. Saudara boleh tegur Perdana Menteri, saya tak ada masalah. Tapi fitnah, mencerca dan mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, ini tidak boleh diizinkan dalam negara kita. Saya bagi contoh baru-baru ini keputusan Mahkamah Persekutuan. Memang dia menuntut kita berbuat sesuatu. Mahkamah Persekutuan buat keputusan pertama tahun 2021. 2021 bukan kerajaan mana ni? Dalam urusan kes Selangor. Menolak keputusan Dewan Undangan Negeri Selangor. Ada bantahan? Tidak ada. Ada tunjuk perasaan? Tidak ada. Ada kecaman? Tidak ada. Kerana mereka dalam kerajaan. Kemudian timbul kes Kelantan. Bila dikemukakan tahun 2021 dan 2022. Saya belum menjadi Perdana Menteri. Ada bantahan? Ada jatuh kuasa kaji? Tidak ada. Tetapi sebaik kita perintah dan keputusan dibuat, kita diserang dan dicerca begitu rupa. Termasuk hakim-hakim. Saudara-saudari, hakim itu ikut undang-undang. Perlembagaan kata ini kuasa persekutuan. Ini senarai negeri. Ada kuasa negeri. Dan kuasa negeri tidak boleh mengatasi kuasa persekutuan. Kalau masing-masing negeri boleh buat undang-undang ikut negeri, kita ada 13 undang-undang dalam negara kita. Sebab itu ada penyelarasan, ada perbincangan. Bila kita tubuh jatuh kuasa, Jemaah Menteri bincang bulan Ogos 2022. Sebelum itu, tidak ada jatuh kuasa. Tidak ada kajian. Jadi,
Saya bagi ini fakta. Boleh kritik. Nak cadang, ya. Tun Zaki Azmi sekarang pengurusi Jawatankuasa Khas yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu dengan jawatankuasanya. Dia akan kemukakan cadangan untuk memperkasa Mahkamah Syariah. Itu kena ingat. Ya? Bukan cadangan untuk melemahkan Mahkamah Syariah. Jangan salahkan hakim. Sekarang hakim itu kena ikut undang-undang. Bukan ikut sentimen dia. Dia dah bagi tahu kita ini bukan kuasa Mahkamah Syariah negeri. Jadi kita kata okey. Kalau kita kaji bagaimana nak memperkasa Mahkamah Syariah. Itu tugas. Tanpa menyinggung kedudukan bukan Islam dalam negara kita. Jadi ini dipersetujui. Baik, selepas jawatankuasa ni bagi pandangan kepada juga MKI, Majlis Kemajuan Islam, dipersembah kepada raja-raja. Tapi sebelum itu, dia boleh bincang. Saya dah minta dalam majlis itu, yang dipengerusikan oleh Tuanku Bahduli Yang Mahmulia Sultan Selangor, saya nak jawatankuasa ini bincang dengan setiap negeri. Saya nak jawatankuasa bincang dengan ulama-ulama dan para mufti. Saya mahu jawatankuasa ini dengar pandangan para akademik dan siapa yang nak kebukakan. Tak menghalang. Biar dia dengar semua, dia putuskan, dia kebukakan pandangan dan kita teliti dari segi pelembagaannya, Jabatan Peguam Negara dan kemudian Majlis Raja-Raja bawa balik ke Jemaah Menteri kerana Jemaah Menteri yang mesti putuskan kerana Jemaah Menteri yang kena bawa ke Parlimen dan ahli Parlimen kena bersetuju. Kalau pindah perlembagaan 2/3 daripada ahli Parlimen. Itu proses dia. Ada dibuat dulu, tak buat. Sudah boleh semak. Adakah jawatankuasa dibuat dulu untuk kaji? Tidak ada. Jadi sebab apa digunakan ini untuk memecah belahkan kita? Kita nak cari penyelesaian. Semasa dulu saya jadi menteri, anggota Badan Perundingan Islam, Badan Perunding Islam masa itu, termasuk Tan Sri Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, ya, pakar undang-undang dan juga undang-undang Islam. Jadi dia memberitahu saya, pada masa itu Mahkamah Sivil banyak membatalkan keputusan Mahkamah Syariah. Ini tahun 80-an, awal 90-an. Jadi saya kata, apa kita nak buat? Dia kata kita kena pindah perlembagaan. Jadi dia bincang dalam jawatankuasa, bawa kepada saya dan kita setuju untuk bawa pindahan perkara 121(1)A dalam kurungan, iaitu memperkasa Mahkamah Syariah. Dan keputusan Mahkamah Syariah hukum undang tidak boleh dibatalkan oleh Mahkamah Sivil. Kita buat dulu. Itu cara dia. Baik, sekarang tak cukup. Kita nak tambah lagi bidang kuasa, termasuk dalam urusan jenayah oleh Mahkamah Syariah. Baik, tubuh dan kuasa. Kaji aspek perlembagaan. Ini negara hukum, ikut undang-undang. Bukan ikut ceramah politik. Jadi ini yang dilakukan dan mudah-mudahan saudara faham. Saya di beberapa tempat saya terangkan kerana saya tengok perkara ini dah jadi, ini kena jihad. Ini salah satu pelanggaran menghakis Mahkamah Syariah di negara kita. Orang boleh minum arak dan zina sesuka hati. Mana pula ni? Ya. Dan orang dengar kerana tak tahu hukum. Dan apalagi kalau ustaz bercakap. Ustaz pakai pun tak pakai baju macam ni, dia pakai jubah. Jadi orang terus terkeliru. Jadi saya nak bagi tahu, ya, tak boleh perkara ini diteruskan kerana bacalah dulu, kerana ada yang belum baca. Ada yang belum baca apa keputusan hakim. Dan saya simpati, ketua hakim kata tak ada langsung menyinggung kedudukan Mahkamah Syariah. Kita tidak bahas soal syariah. Kita bahas lagi bidang kuasa negeri dengan persekutuan. Boleh tak pindah dalam undang-undang yang sedia ada? Tak boleh, kata dia. Kalau nak pindah, kalau Parlimen pindah, hakim ikutlah. Hakim tak boleh buat undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh Parlimen. Kadang-kadang saya tak faham. Kerana yang bercakap tu kadang-kadang belajar undang-undang. Tapi jelas yang dia nak buat itu hanya
kemarahan dari segi politik, tetapi silap besar, apatah lagi kerana gajah-gajah Melayu, seperti yang diucapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor baru-baru ini, dia tidak setuju perkara ini dipolitikkan dan kita dah ada cara untuk melaksanakan. Ini kaitan dengan pelaksanaan syariah. Tapi balik pada soal zakat, ingat, soal zakat ini institusi yang mesti hidup. Saya beri contoh pengalaman Omar Abdul Aziz yang disebut Omar Al-Thani, orang yang zuhud, tetapi hebat dia dari segi pemerintahan ialah tata kelola yang baik. Sebab itu dia perintah 2 tahun 3 bulan, dalam tempoh itu zakat diurus dengan baik, wang negara tidak diambil untuk dia. Ya, hari pertama dia jadi khalifah, memandang Perdana Menteri dia, Datuk Bendahara dia, tunjuk gedung, emas, perak, gandum, berlian yang disimpan dan tanya apa yang diperlukan oleh khalifah. Boleh digunakan. Khalifah jawab, ini bukan harta saya, ini harta negara. Saya hanya pikul amanah. Saya ambil hak saya saja, allowance saya, yang lain saya tidak boleh sentuh. Jadi itulah kali pertama dalam tradisi Islam dilakukan apa yang disebut inventory. Apa yang ada. Ya. Di tiap jabatan, apa yang disimpan. Saya nak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dalam tempoh sebulan, saya nak tahu inventory. Buku berapa yang ada yang belum diedarkan. Ya. Di pejabat, apa yang ada, semua itu yang disebut inventory, mengikut tradisi Islam yang betul. Dan barang-barang itu bila diurus zakat dengan begitu baik. Bila berapa lama dia jadi khalifah? 2 tahun 3 bulan. Dalam 2 tahun selesai masalah kemiskinan tegar. Dari Jazirah Arab, Syria, Iraq, Mesir sampai Azerbaijan. Itu pemerintahan Islam. Selesai masalah kemiskinan tegar. Sebab urusannya itu baik. Tidak disalahgunakan oleh khalifah dan menteri-menterinya dan pengurus-pengurusnya dan dibantu rakyat keseluruhannya. Dan harta yang banyak berlian dan emas itu bukan diambil bawa balik rumah simpan, tapi sebahagiannya itu dijual dan wang itu digunakan untuk tadbir negara. Saudara-saudari, saya mau mawib memulakan tugas ini. Tengok apa dia soal governance dan tradisi governance ini Islam. Tengok bagaimana tata kelola yang baik dan dalam tempoh sebulan kemukakan laporan kejayaan yang lalu dan hala tuju yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.